senaman aktiviti fizikal selama 45 minit. Contoh macam latih tubi, tekan tubi, ketuk ketampi. Ketuk ketampi tu masuk ke? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Quratul Ain binti Muhammad Haidil Hazami daripada Seksyen 10. Ingin memberikan 5 tips untuk elak depresi di kolej dan juga universiti. Apa yang dimaksudkan dengan depresi dekat sini? Depresi ini merujuk kepada seseorang yang melalui proses perjuangan dan kekecewaan dalam hidup. Secara klinikalnya, depresi ni adalah lebih daripada sekadar rasa sedih. Contoh macam kegelisahan, tak cukup selera makan, gangguan tidur, contoh macam insomnia. Jadi apa puncanya? Kenapa? Apa penyebabnya depresi ni? Kenapa boleh ada depresi ni? Salah satunya adalah kerana stres. Terutamanya pelajar. Pelajar ni dia akan kejar deadline untuk assignment, untuk siapkan assignment diorang terlalu banyak. Jadi diorang akan rasa stres. Yang kedua, disebabkan faktor keturunan juga. Dan yang ketiga, bila diorang disahkan ada satu penyakit yang kronik. Satu penyakit yang kronik, contoh macam kanser ataupun penyakit jantung. Jadi macam mana cara untuk kita mengelakkan diri daripada tekanan depresi ni? Yang pertama sekali ialah bersenam. Bila kita cakap je pasal bersenam ni, dia terlintas dekat fikiran kita, alah, tak best lah bersenam ni, kena ke bersenam? Wajib ke? Ya, I don't like lah bersenam. Tapi sebenarnya pakar psikologi telah mengkaji macam mana aktiviti-aktiviti fizikal macam bersenam ni boleh mengurangkan risiko untuk seseorang tu mendapat kemurungan dan juga tekanan. Jadi diorang sarankan untuk berjoging selama 10 minit dan bersamaan dengan aktiviti fizikal, buat senaman aktiviti fizikal selama 45 minit. Contoh macam latih tubi, tekan tubi, ketuk ketampi. Ketuk ketampi tu masuk ke? Salah satu fun fact, fakta yang sangat-sangat best tentang senam ni, dia dapat menyingkirkan emosi, tekanan emosi seseorang tu. Jadi walaupun untuk sementara, tapi it's okay, tak apa. Kalau ada masa free, tak ada kuliah waktu tu, keluarlah daripada dorm, turun, pergi senaman, pergi berjoging. Bila kita berjoging, mata kita pun tengok sekeliling. Bila mata tengok sekeliling, contoh kita boleh nampak burung berkicauan, pokok-pokok merimbun warna hijau dengan awan lagi yang berarak, macam tu. Jadi diorang juga cakap orang yang aktif bersenam ni akan kurang risiko dia untuk mendapat tekanan daripada orang yang kurang aktif untuk bersenam. Jadi janganlah ponteng bersenam, sebab bersenam adalah perkara-perkara yang sangat best, sangat baik, sangat wow. Tips yang kedua ialah jangan duduk terperap je dalam bilik, tak ada buat apa-apa. Sebab bila, cuba bayangkan kalau kita duduk kat tempat yang tertutup, dalam gelap, tertutup, kita akan rasa macam lemas kan? Memang lemas, sangat lemas. Otak kita ni pun tak dapat nak berfikir dengan baik. Jadi jangan terperap dalam bilik, macam tu je, jangan terperap. Biasanya seorang pelajar yang mengalami depresi ni, dia suka duduk dalam bilik. Jadi kita boleh fikirlah kat sini bila kita duduk dalam bilik, otak kita akan jadi sempit, hati kita akan jadi tak tenang, kita akan lemas. Lepas tu minda kita pun tak terbuka. Jadi kita tak boleh nak menerima idea-idea daripada luar. Kita tak boleh nak terima macam-macam. So jangan duduk kat dalam bilik. Kalau nak juga duduk kat dalam bilik, boleh je. Tak
kisah. Asalkan ada, kita boleh bawa kawan-kawan, kita main dam haji ke, main chess ke, main yang indoor activity dengan kawan-kawan, boleh. Yang ketiga ialah gunakan khidmat kaunseling. Kenapa kena guna khidmat kaunseling? Sebab dah memang dia punya fungsi dia untuk membuat klien celik akal. Bila kita share masalah kita kepada pihak kaunseling, diorang akan cari, diorang akan bagi tahu kita apa masalah yang kita tengah alami sekarang dan macam mana cara untuk kita selesaikan masalah tu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berjumpa dengan pihak kaunseling. Lagi-lagi remaja, dewasa memang kena jumpa, sebab dalam tempoh ni semua diorang akan terlibat dengan pelbagai masalah. Jadi kalau diorang tak tahu kat mana diorang nak meluahkan, diorang boleh luahkan dekat pihak kaunseling. Sebab dah memang ini fungsi dia. Kalau nak tahu juga antara profession yang melibatkan dengan membantu dalam konteks kesejahteraan mental ni, ada terbahagi kepada 4 bidang, iaitu counselling, psychiatry, psikologi dan juga kerja sosial. Jadi pihak pengajian, pihak tempat pengajian, pihak yang berkaitan perlulah menjelaskan tentang fungsi sebenar kaunseling ini kepada masyarakat, terutamanya para pelajar. Memang sangat-sangat penting untuk pelajar tahu, sebab kalau pelajar tak tahu, diorang takkan jumpa dengan pihak kaunseling dan hanya simpan masalah tu seorang diri. Sebab tu kalau ada masalah, kita pun dah tahu apa fungsi kaunseling, jumpa je kaunselor. Tips yang keempat ialah pelajar kena melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial. Contohnya macam pelajar kena buat join percutian keluarga, acara komuniti. Lepas tu dia kena luangkan masa dengan kawan-kawan. Contoh kalau kawan-kawan dia nak pergi outing, okey, dia ikut. Sebab ni je masa dia untuk release, untuk melepaskan segala tekanan yang dia tengah alami waktu tu, tekanan belajar yang tengah dia alami. Jadi bila dia keluar bersosial, dia tengok orang, dia tengok suasana sekeliling, dia akan rasa macam diri dia bebas sikit. Otak dia pun boleh, macam otak dia pun boleh luas lah. Otak dia terbuka, otak dia macam terlalu aktif. Jadi segala tekanan, risiko untuk mendapatkan tekanan tu akan jadi kurang. Tips yang terakhir sekali ialah mendapatkan tidur yang cukup. Macam yang kita tahu, kalau seseorang tu nak tidur, dia akan macam mana, dia akan ada masa-masa dia, jam-jam dia jumlah tidur dia tu bergantung kepada umur, peringkat umur. Contoh macam golongan dewasa, secara amnya diorang akan tidur selama 7 ke 8 jam setiap malam. Jadi jangan pernah melengah-lengahkan waktu tidur, sebab sangatlah penting untuk kita jaga waktu tidur ni. Sebab apa? Kenapa kena jaga? Sebabnya ialah untuk fungsi otak kita. Jadi bila kita dapat otak yang baik, kita ni otak kita dapat berfikir, otak kita ni dapat bagi idea, dapat menganalisis, dapat mengingati sesuatu dengan sangat baik sekali. Jadi bukan tu je, tidur yang cukup juga boleh buat emosi kita ni jadi baik, macam stabil. Jadi risiko tu untuk dapat kemurungan, untuk dapatkan tekanan adalah sangat-sangat rendah. Jadi jangan pernah melewatkan masa tidur. Okey? Tips untuk dapatkan tidur yang cukup ni adalah, yang pertama, susun jadual. Buat jadual waktu pukul 10, okey dah, stop semua, tidur je. So esok kita nak bangun pagi, jadi kita kena tidur awal. Yang kedua,
And hindarkan pengambilan kafein 4 jam sebelum kita tidur. Sebab pengambilan kafein, contoh macam kopi, dia ni dapat mengurangkan kita punya rasa kantuk. Jadi sebelum nak minum kopi boleh, nak minum kopi boleh, asalkan minum awal-awal. Selepas 4 jam tu tak boleh. 4 jam sebelum kita nak masuk tidur tu tak boleh ambil kafein lagi. Tak boleh ambil kopi, tak boleh ambil benda-benda yang berkafein. Dan yang terakhir sekali, yang sangat-sangat kita boleh nampak dekat dalam dunia sekarang ni adalah gadget, iaitu alat elektronik. Jadi hindarkan alat elektronik tu daripada diri kita sebelum kita nak tidur. Jauhkan, buang jauh-jauh. Tak perlu kisah apa pasal dia. Buang jauh-jauh alat elektronik tu, tidur. Sebab once kita dah pegang, sekali kita dah pegang alat elektronik tu, memang susah untuk kita terlelap. Jadi inilah dia 5 tips untuk elak depresi di college ataupun universiti. Jadi terima kasih sebab mendengar sampai habis. Bye.